Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Jennifer Marshall ingin membentangkan tentang kaedah PDP dan masalah pembelajaran. Okey, di sini saya ada sediakan beberapa slide tentang kaedah PDP masalah pembelajaran. Okey. Definisi masalah pembelajaran ialah kanak-kanak bermasalah pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut beberapa kategori seperti kategori kebolehan kognitif. Kebolehan kognitif ini ialah bermaksud kanak-kanak tersebut susah untuk menguasai dari segi pemikiran. Kategori yang kedua ialah tingkah laku sosial ataupun perkembangan sosial, di mana kanak-kanak tersebut mungkin berlaku di mana kanak-kanak tersebut kurang pergaulan bersama rakan-rakan mereka di dalam kelas. Dan kategori yang ketiga ialah penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa, lisan dan pertuturan, di mana kanak-kanak tersebut sukar untuk berkomunikasi, sukar untuk bertutur bersama rakan-rakan mereka, jadi mereka akan merasa tersisih atau akan mengasingkan dirilah daripada rakan-rakan mereka. Yang keempat, penguasaan membaca, di mana kanak-kanak tersebut tidak menguasai abjad, dan ini membolehkan mereka untuk sukar menguasai proses membaca, di mana kanak-kanak tersebut sukar untuk membaca perkataan yang kita sediakan, yang disediakan oleh guru tersebut. Okay, yang kelima ialah kemahiran perkembangan kemahiran perkembangan development skill, di mana kemahiran kanak-kanak tersebut mungkin di dalam kelas akan terbantu, di mana mereka sukar untuk berfikir secara spontan, secara rasional, jadi mereka sukar untuk menguasai perkembangan tersebut. Dan yang terakhir ialah kemahiran matematik, di mana kanak-kanak tersebut tidak dapat menguasai nombor, simbol tolak, tambah, sama dengan, ini kanak-kanak yang sukar menguasai matematik lah. Okey, ini kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak, masalah pembelajaran. Sini saya ada sediakan slide. Okey, yang pertama, kaedah yang pertama yang mungkin guru boleh gunakan untuk mengurangkan masalah pembelajaran di dalam kelas, iaitu kita penggunaan ICT lah. Guru boleh menggunakan penggunaan ICT, di mana menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, di mana kalau guru menggunakan seperti ini laptop, akan menarik minat pelajar tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam sini. Mungkin dia akan tertarik dengan apa yang ada di dalam laptop kita tu, sebagai penggunaan PowerPoint. Kalau kita penggunaan PowerPoint, banyak benda-benda yang dapat menarik perhatian mereka, jadi mereka akan lebih cenderung untuk mengetahui apa yang terdapat di dalam pembelajaran tersebut. Dan dapat mulai dengan penggunaan ICT juga kita dapat menarik minat murid tersebut untuk melakukan aktiviti bersama rakan-rakan mereka, iaitu
dapat dengan kaedah ICT juga kita guru dapat mengelakkan kanak-kanak tersebut merasa bosan dalam pembelajaran secara konvensional yang stereotip, pembelajaran secara pasif dan ceramah. Okey. Kaedah yang kedua yang boleh digunakan oleh guru dalam masalah pembelajaran ini ialah mengubah abstrak kepada konkret, di mana aktiviti PDP yang dijalankan bersama kanak-kanak yang mempunyai pelajaran masalah pembelajaran ini perlulah menarik. Guru tersebut perlulah lebih kreatif dalam menyampaikan pengajaran kepada murid tersebut. Sebagai contoh, menggunakan kad grafik untuk memudahkan kanak-kanak untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Murid lebih kekreatifan guru tersebut mesti kita tunjukkan supaya murid lebih menarik perhatian kanak-kanak tersebut. Jadi dia akan lebih cenderung untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan aktiviti tersebut. Contoh yang boleh kita lakukan aktiviti tersebut ialah dalam subjek sains, iaitu di mana penggunaan bahan konkret amatlah digalakkan seperti Lego. Penggunaan Lego, mainan Lego itu mungkin dapat menarik dan akan membuatkan kanak-kanak tersebut lebih kreatif untuk membina daripada sebuah Lego menjadi, mungkin daripada Lego tersebut boleh membuat satu kapal yang lebih kreatif. Sebab Lego ini mempunyai warna-warna yang menarik perhatian kanak-kanak tersebut. Okey. Kaedah yang ketiga ialah terapi hidro. Penggunaan terapi hidro. Terapi hidro di mana ia lebih sesuai perkembangan, dapat merangsang. Terapi hidro ini dapat membantu merangsang perkembangan mental dan pergerakan motor halus dan kasar kanak-kanak secara serentak. Rangsangan contohnya aktiviti yang boleh kita lakukan ialah rangsangan air. Kita dapat melakukan aktiviti air di mana kanak-kanak akan lebih teruja melihat air yang tenang kerana pergerakan di dalam air lebih mudah dan bebas tanpa dibebani alat sokongan yang lain selain daya akungan air tersebut. Secara tidak langsung ini dapat melatih kanak-kanak untuk membina keyakinan diri, water confident, dan dapat memantapkan lagi lah perkembangan fizikal seperti aktiviti renggangan dan meningkatkan ketahanan jantung dan otot rangka kanak-kanak tersebut. Dan yang kelima ialah kaedah yang kelima dan kaedah yang terakhir ialah dengan menggunakan kaedah cara kerja. Guru perlulah melatih kanak-kanak bermasalah ini yang membantu guru, membantu murid yang slow learner, sindrom Down, disleksia dan terencat akal dapat menjalankan aktiviti. Maksudnya di mana guru boleh melatih pelajar ini bagaimana melakukan cara kerja yang betul dan dapat menyiapkan kerja mereka dengan menyelesaikan aktiviti yang dijalankan dengan betul dan cepat. Bagi murid slow learner misalnya, mereka boleh menjalankan aktiviti yang berulang-ulang, di mana melakukan kerja yang betul dengan
cara yang betul lah dengan yang, tetapi secara berulang-ulang kan, sebab pelajar ini ialah sebab dia pelajar yang slow learner, jadi guru perlulah melatih budak ini untuk melakukan kerja yang berulang-ulang, sentiasa berulang-ulang, seringkali diulang lagi, sudah siap diulang lagi supaya kerja itu dapat, pelajar itu dapat menyiapkan kerja itu dengan betul lah, walaupun lambat, dengan kerja yang betul lah, dengan dia dapat melakukan kerja yang baik. Okey, dengan itu setakat ini sahaja saya punya pembentangan. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih.